والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya. Kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk insya-Allah kita merenung satu hadis berkenaan dengan beberapa situasi akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Hakim Imam Ahmad dan seumpamanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan fa kullaman taqadat urwatun fatashabbatha billati taliha awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Maksudnya, akan terungkai simpulan tali Islam satu persatu, dan setiap kali simpulan itu tertanggal, maka umat Islam akan berpegang dengan simpulan seterusnya. Simpulan yang pertama yang tertanggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hukmu, iaitu hukum pemerintahan, wa akhiruhunna as-salah, dan yang terakhir yang tertanggal daripada umat Islam ialah salat. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, Islam adalah agama yang komplit, yang merangkumi seluruh kehidupan manusia, bermula daripada sekecil-kecil perkara yang kita sebutkan sebagai fardu ain, sehinggalah kepada sebesar-besar perkara yang berkait dengan pentadbiran dan juga pemerintahan. Setiap hukum Islam ini Nabi gambarkan seumpama simpulan tali. Bila seseorang bergantung kepada tali untuk tidak jatuh, maka tali itu untuk dipegang kuat mestilah ada simpulan. Jika tidak ada simpulan, mudah untuk jatuh, licin, tergelongsor dan seumpamanya. Maka Nabi menggambarkan Islam itu seumpama tali yang ada simpulan-simpulan. Jadi umat Islam berpegang dengan setiap simpulan itu supaya tidak jatuh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa simpulan-simpulan ini akan tertanggal satu demi satu. Maknanya satu masa, satu zaman, simpulan ini akan tercabut. Bila tercabut, umat Islam akan gelongsor jatuh ke bawah. Maka ada simpulan yang kedua, mereka berpegang dengan simpulan yang kedua. Tetapi simpulan yang kedua juga akan tertanggal. Maka umat Islam akan berpegang dengan simpulan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, satu demi satu akan tertanggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggal simpulan yang terakhir, iaitulah solat. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahawa kerajaan Islam jatuh, maka simpulan yang pertama akan tertanggal. Awwaluhunna naqdan al-hukmu. Simpulan yang pertama yang tertanggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hukum pemerintahan. Jadi sebab itu
kita lihat kepada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dengan dagang, maka ia akan kembali menjadi dagang sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang Islam yang berdagang. Sehingga ke zaman kita ini ada dua era kejatuhan ataupun era di mana umat Islam tanpa khalifah, tanpa pemerintahan. Satunya di zaman jatuhnya Baghdad, khilafah atau kerajaan Abbasiyah. Maka pada waktu itu umat Islam tanpa khilafah dan tanpa negara. Dan kali yang kedua jatuh dengan jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah pada tahun 1924. Umat Islam bila mana jatuh daripada kerajaan, maknanya umat Islam tanpa kerajaan memerintah, maka pada waktu itu hukum hakam Islam akan menjadi sesuatu yang ganjil, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu bermula dengan dagang. Kemudian Nabi berjuang membawa Islam kepada manusia sehingga tertegaknya Islam di Madinah. Dan kemudian Islam itu sebati dilihat cara hidup, tetapi ia tidak kekal sampai masa dia akan jatuh. Bila jatuh, Islam itu sendiri yang pada asalnya, pada awalnya menjadi anutan kebiasaan kepada umat, akhirnya dia akan jadi pelik dan janggal. Tetapi dia akan kembali semula kepada umat. Kemudian dia akan berubah, dia akan jatuh semula. Dan begitulah lumrah jatuh bangunnya umat Islam dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana ayat-ayat yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Waktu jatuhnya kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad, diserang oleh Mongol, akhirnya umat Islam hilang kerajaan. Sehingga pada waktu itu amalan Mongol yang disebutkan sebagai satu fahaman wahdatul wujud, iaitu satu fahaman untuk menggabungkan semua agama. Sebab Mongol ni dia menguasai sebahagian, bukan semua ya, sebahagian negara umat Islam seperti Baghdad dan seumpamanya, dan mereka cuba untuk menggabungkan semua agama. Sebab Mongol itu sendiri pada asalnya mereka bukan ada agama. Dan akhirnya mereka menjadikan satu perlembagaan namanya Wahdatul Wujud. Jadi perlembagaan ini untuk merealisasikan suatu fahaman menyatukan semua agama, sehingga akhirnya umat Islam pada peringkat awalnya jatuh kerajaan, dan yang terakhirnya umat Islam meraihkan semua agama, sehingga ada satu fahaman ataupun satu kepercayaan bahawa umat Islam boleh sembahyang menghadap ke mana-mana sekalipun. Maka hasil fahaman ini, umat Islam sembahyang menghadap patung, menghadap tokoh, dengan suatu alasan bahawa Allah ada di mana-mana sahaja. Allah ada dekat Kaabah, Allah ada dalam patung. Maka apa salahnya umat Islam sembahyang menghadap patung dengan niat sembah Allah, bukan sembah patung. Tetapi bila menghadap patung, maka penganut agama Hindu merasakan umat Islam meraihkan mereka, sebab orang Islam pun sembahyang menghadap Tuhan mereka.
Fahaman ini satu kebiasaan. Orang yang kata fahaman ni salah, menghadap patung tu haram, pada zaman itu dilihat pelik. Macam kalau hari ni kalau orang kata riba tu haram, tapi riba haram tak pelik sangat lah. Kalau 30 tahun lepas orang kata riba haram, mesti hentikan, orang nampak pelik. Jadi pada zaman itu orang Islam sembahyang menghadap patung biasa. Kenapa? Dia bermula daripada jatuhnya kerajaan, sehingga akhirnya fahaman Allah berada di mana-mana sahaja itu, ataupun disebutkan sebagai fahaman wahdatul wujud, menjadi tradisi kepada umat Islam dalam negara Islam. Sehingga akhirnya kalau orang kata haram sembahyang menghadap patung, orang tu dia anggap ganji dan dia anggap pelik. Jadi sebab itu pada peringkat awal umat Islam, manusia menyembah patung. Cuma kalau kita baca berapa nas, manusia awal bukan sembah patung. Manusia awal semuanya sembah Allah, lepas tu baru sesat. Bukan asal manusia sesat dah. Manusia ni asalnya semua agama tauhid daripada Nabi Adam AS, kemudian baru sesat. Cuma kalau kita ambil permulaan syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi dibangkitkan waktu manusia sesat. Jadi waktu sesat biasa orang sembah patung. Di Mekah orang letak patung besar dekat Kaabah, sambil menghadap Kaabah, sambil menyembah patung. Kebiasaan. Sehingga mari Nabi SAW menyatakan Al-Lat wal Uzza tu sesat. Orang Mekah nampak Nabi pelik. Maknanya sembah patung tu haram, sembah patung tu syirik, dianggap pelik. Maka Islam itu bermula daripada dagang. Sehinggalah Nabi berjuang, ditekan, ditindas, akhirnya hendak dibunuh. Tetapi Allah berikan kemenangan kepada Islam. Akhirnya Islam memerintah. Bila Islam memerintah, barulah akhirnya kesesatan itu hilang. Bila hilang, bila sudah sebati umat dengan Islam, baru orang nampak kalau ada orang Islam sembah patung itu pelik. Tetapi dia tidak berkekalan. Selepas jatuhnya kerajaan Baghdad 600 tahun lebih, selepas Nabi tegakkan Islam di Madinah, maka akhirnya umat Islam yang sembahyang menghadap patung tu jadi biasa pula. Asalnya pelik, tapi berubah jadi biasa. Sebab apa? Bukan bermula dengan solat menghadap patung, tetapi bermula dengan jatuhnya kerajaan Baghdad. Akhirnya satu demi satu terungkap. Akhirnya solat pun tergugat, sehingga umat Islam solat menghadap patung dengan fahaman wahdatul wujud. Tetapi akhirnya Islam naik kembali bila mana tertegaknya khilafah Utsmaniyah selepas daripada itu. Sehingga akhirnya Islam kembali tidak menjadi dagang di kalangan umat Islam bila tertegaknya kerajaan Utsmaniyah. Walaupun begitu, penat ulama-ulama pasca kejatuhan Abbasiyah seperti Ibn Taymiyah dan seumpamanya berhadapan dengan gulungan wahdatul wujud, sehingga akhirnya umat Islam kembali kepada landasan asal, melihat, memahami bahawa sembahyang menghadap patung itu adalah sesuatu yang syirik. Dan kemudian jatuh semula kerajaan Islam pada tahun 1924, kerajaan Utsmaniyah. Sebab dunia ini Allah telah sebut akan ada silih ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu, kata Allah, aku silih gantikan di kalangan manusia. Ada masa umat Islam memerintah, ada masa umat Islam jatuh. Tetapi kalau jatuh, dia tidak selama-lamanya jatuh, dia akan naik semula. Dan zaman itu Allah silih gantikan, ada umat Islam berkuasa menguasai dunia.
dan ada zaman umat Islam jatuh, hilang kekuasaan di dunia. Itu sudah lumrah yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma antara lumrahnya ialah bila jatuh kerajaan. Kali yang kedua jatuhnya Uthmaniyah. Maka pada waktu itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan terlepas simpulan yang pertama. Maka dia berpegang dengan simpulan yang kedua, dan begitulah seterusnya. Cumanya pada era yang terkemudian tidak berlaku seperti fahaman wahdatul wujud. Tetapi selepas jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, maka umat Islam diserang satu demi satu demi satu. Antara yang awal yang tertanggal daripada umat Islam selepas kejatuhan khilafah Uthmaniyah, selain jatuhnya kerajaan, antara yang jatuh dan hilang daripada umat Islam adalah ekonominya. Sebab itu dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sangat mahukan kamu umat Islam hilang dua perkara. Satunya, kamu hilang dan tak ada senjata, dan yang kedua, kamu hilang dan tak ada harta. Bila kamu umat Islam hilang dua perkara ni, senjata pun tak dikuasai, harta pun tak dikuasai, maka fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, musuh serang kamu, sekali serang sahaja kamu akan kalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok selepas jatuhnya khilafah Uthmaniyah, sebelum daripada itu, umat Islam diserang di negara-negara yang jauh daripada Uthmaniyah. Yang paling awal ialah India. Bukan India hari ini, tapi India yang dimaksudkan dalam kitab-kitab sejarah ialah India besar, yang terdiri daripada 4 negara sekarang, iaitu Pakistan, Bangladesh, Kashmir dan India. Ini yang dimaksudkan India dalam kitab-kitab. Jadi yang awal diserang oleh tentera perikatan yang diketuai oleh British ialah India. Ini kebetulan silibus dalam pengajian master saya dulu. Bila India ditawan, jatuh kerajaan Islam India, yang pertama yang British buat, dia tak berani nak buang hukum Islam. Mereka ambil daripada tahun pertama mereka duduk dalam negara Islam India, mereka hapuskan yang pertamanya undang-undang yang berkait dengan jenayah. Mereka ambil masa selama hampir 20 tahun nak buang amalan ini daripada umat Islam. Yang pertama yang British buat ialah tidak membezakan antara mencuri secara sengaja dengan mencuri kerana kelaparan dan mencuri di bawah nisab. Mencuri kerana jahat dalam Islam kena potong tangan. Mencuri kerana lapar perlu dibela. Mencuri di bawah nisab, mana kadar yang sedikit, maka kena takzir. British samakan semua. Maka siapa-siapa saya mencuri, maka dihukum penjara, cuma tempohnya berbeza. Umat Islam tak bangkang, dan kemudian diubah, membunuh secara sengaja, membunuh secara tak sengaja, ataupun secara cuai. Akhirnya tak dilaksanakan qisas, bahkan disamakan hukuman, semuanya kena penjara semua. Umat Islam tak bantah, satu demi satu dibuang. Umat Islam tak bantah, sehingga masuk tahun yang ke-20, mereka cuba untuk mengubah hukum hakam perkahwinan.
termasuk hukum pusaka dan seumpamanya, barulah umat Islam India bangkit menentang undang-undang ini. Baru British berhenti daripada mengubah undang-undang selama hampir 20 tahun. Maka akhirnya umat Islam tengok undang-undang Islam tu pelik. Hari ini kalau kita bercakap tentang mencuri potong tangan, orang nampak pelik, nampak macam kuno. Dan sehingga perkara yang pelik dalam Islam hari ini dilihat biasa. Contoh saya ambil benda yang pelik dalam Islam dan pada akal manusia sekalipun. Macam contohnya, macam semalam ada orang tanya saya tentang kes yang langgar budak-budak basikal ajak mati tu. Apa hukum Islam? Saya kata hari ini hukum dia pelik. Sebab apa pelik? Hari ini kalau kes macam tu, si pesalah kena denda. Selain penjara dah, ada denda yang dikenakan. Sama ada berkait dengan kes langgar orang mati, kes yang menyebabkan kematian dan seumpamanya, yang ada denda. Kalau kita tengok, sangat pelik pada akal dan sangat pelik dalam undang-undang Islam. Orang yang bersalah kena bayar denda. Denda tu kerajaan yang ambil. Keluarga si mangsa 1 sen pun tak dapat. Sebenarnya dalam Islam ni sangat pelik, sangat ganjil. Sama ada pada culture undang-undang Islam dan juga culture akal manusia. Tapi hari ini dianggap sebagai satu benda biasa. Macam kes mak rempit langgar orang itu mati, kena denda 10,000. 10,000 tu kerajaan yang ambil, bukan keluarga si mangsa yang dapat. Jadi benda yang pelik jadi biasa bila jatuhnya kerajaan Islam. Benda yang pelik pada akal manusia jadi biasa selepas jatuhnya kerajaan Islam. Maka bila mana berlakunya benda-benda yang seperti ini, maka akhirnya manusia tidak lagi berpegang kepada keselamatan buhul-buhul tali Islam. Akhirnya sebahagian mengambil tindakan yang di luar daripada kemanusiaan, seperti tak puas hati, pergi pukul dan seumpamanya. Sebab apa? Kalau bawa kepada undang-undang pun dia bukan dapat apa-apa. Kalau orang curi barang kita hilang, ataupun orang hutang kita tak bayar. Orang hutang kita tak bayar dalam Islam, dia ada cara dia. Tetapi kadang-kadang dalam undang-undang konvensional, orang hutang kita tak bayar, kalau dia tak bayar, kalau kita report sekalipun, akhirnya bukan sahaja kadang-kadang wang kita tak dapat balik. Contohnya lah, saya ambil macam banyak kes penipuan-penipuan yang berlaku. Kadang-kadang si pesalah didapati bersalah. Contohnya dalam satu kes, kawan saya kena tipu 150,000 hasil cukai kereta yang dilarikan oleh runner. Report polis, kena tangkap. Jadi si wak lari duit, dia kata dia tak ada duit, maka 1 sen pun kawan tu tak dapat. Sebagai contoh saya ambil. Padahal kalau orang tu ada harta, dalam Islam dia kena lelong harta tersebut untuk diberikan kepada orang yang ditipu. Ini biasa dalam kajian Islam, yang akhirnya dianggap sebagai muflis. Sebagai contoh kita ambil, jadi dalam banyak perkara yang saya sebutkan tadi, antaranya benda yang biasa dalam kerajaan Islam jadi luar biasa dalam kerajaan ataupun di kalangan umat Islam selepas daripada jatuhnya kerajaan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok, yang terakhir kata Nabi SAW yang terungkai adalah solat. Solat ni merupakan pegangan yang terakhir. Sebab itu dalam satu sabda Nabi SAW pernah sebut, antaranya Nabi bersabda, bainar rajuli wal kufri tarkus solat. Antara seseorang Muslim itu dengan kufur, sempadannya adalah tinggalkan solat. Jadi satu demi satu tertanggal, masih belum kufur lagi. Sebab apa? Itu bukan kerelaan umat Islam.
Itu fardu kifayah, yang mana fardu kifayah adalah bergantung kepada kemampuan orang lain, bukan kemampuan kita. Adapun yang disebutkan solat, solat ni merupakan fardu ain. Kalau fardu kifayah sebagai contoh kerajaan, kita tak boleh tegak seorang, kita bergantung kepada orang Islam yang lain, bergantung kepada ramai orang. Jadi maknanya fardu kifayah ni satu benda yang tak boleh buat seorang, dan kalau tak berjaya buat, iman kita masih ada. Sebab apa? Sebabnya kita bukan setuju untuk Islam tidak ditegakkan, tetapi ketidakmampuan disebabkan kebergantungan kita kepada orang lain. Itu fardu kifayah. Akan tertanggal satu demi satu, dan yang terakhirnya kata Nabi ialah solat. Solat ni merupakan fardu ain. Maknanya kalau solat ni tak boleh buat, yang 100% bergantung kepada diri dia, tak bergantung kepada orang lain, uzur macam mana pun, Islam ada cara solat. Sakit tak boleh bangun, solat cara isyarat. Tak ada air untuk wuduk, ada debu untuk tayamum. Ya, mudah katanya, solat ni atas diri masing-masing. Kata Nabi SAW, satu demi satu tertanggal, dan yang paling akhir yang tertanggal ialah solat. Maka jika umat Islam tidak melaksanakan solat, mengabaikan solat, maka seumpama dia berpegang pada tali yang langsung tidak ada simpulan. Bermakna umat Islam atau orang Islam yang seperti ini, dia akan mudah untuk terjatuh daripada pegangan Islam. Dengan bahasa lain, maknanya mudah untuk mereka jatuh ke dalam kekufuran bila mana satu demi satu tertanggal. Dan yang terakhir, kalau solat pun tidak dijaga, maka mudah untuk dijatuh dalam kekufuran. Ini merupakan zaman yang disebutkan dalam hadis Nabi yang kita bacakan tadi sebagai satu amaran dan sebagai satu renungan kepada kita semua. Jadi itulah antara hadis-hadis akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan amaran-amaran yang perlu kita lihat kepada diri kita dan keluarga kita pada zaman akhir ini. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi satu renungan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang terakhirnya ialah kadang-kadang jangan kita inferiority complex. Inferiority complex ni maknanya Islam ni jatuh macam ni tak bangun dah, yang menyebabkan malas nak berjihad, malas nak berjuang dan seumpamanya. Sebenarnya tidak. Islam tu ada jatuh dan bangun. Pada hari ini kita tengok mungkin tidak ada negara yang yang bertunjangkan kepada sistem dan perundangan Islam, tetapi dia tidak akan selama-lamanya. Ya, ada zaman yang macam tu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Zaman umat Islam tidak ada kerajaan langsung, tetapi tidak selamanya. Dia akan kembali semula kepada umat Islam, sebab di sana masih banyak janji-janji Nabi SAW yang belum kita lihat pada zaman sekarang. Antara janji Nabi yang belum kita lihat ialah yang antaranya la tuftahanna al-Qastantiniyah war-Rumiyah. Akan ditawan umat Islam dua kota yang utama. Satunya kota Rom Timur, iaitu kota Konstantinopel, dan satu lagi ialah kota Rom ataupun hari ini Vatican City di Itali. Maknanya Nabi menyatakan bahawa dua kota ini akan ditawan oleh umat Islam. Satunya sudah ditawan, iaitu kota Konstantinopel, dan satu lagi belum dapat ditawan. Hari ini kita tengok merupakan kubu ataupun kota yang mustahil umat Islam boleh menguasainya, iaitulah negara Itali. Padahal jelas Nabi sebut dalam sabdanya, umat Islam akan menguasai, akan, kalau bahasa lebih mudahnya, lebih tepatnya, akan menjajah negara Itali. Dan sebaik-baik kerajaan, sebaik-baik raja dan tentera ialah raja dan tentera yang dapat menawan dua kota ini. Jadi maknanya masih banyak janji Nabi yang belum
kita lihat pada zaman kita, maknanya Islam tidak akan sentiasa jatuh sampai masa Islam akan naik insya-Allah. Dan kita berdoa di bulan Ramadan yang mulia ini supaya zaman kita ini adalah zaman Islam naik kembali untuk menguasai umat Islam dan menguasai dunia secara amnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan kita yang lepas, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kita ke arah jalan yang benar dan ke arah jalan yang betul insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh kuliah kita dengan sama-sama membaca Kafaratul Majlis dan Suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asril insanu lafi khusr illa allazina amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa fahhimna ma tu'allimuna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa ba'athna al-khata' wan nisyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.